Dan seterusnya, kita nak bercakap berkenaan dengan rebut peluang ekonomi, tingkatkan sara hidup. Jadi apa antara perkara yang boleh kita lakukan? Sekarang ini kita faham selepas pandemik COVID-19 ada yang dipotong gaji dan sebagainya. Jadi apa antara solusi yang boleh kita lakukan bagi meningkatkan lagi pendapatan harian kita? Jadi untuk membincang dengan lebih lanjut lagi dan fokus ini adalah berkenaan dengan mereka yang berada di Sabah. Dan bersama dengan saya kenalkan iaitu Datuk Seri Zulfaqar Haji Hashim, merupakan penasihat Persatuan Bekas Polis Malaysia Sabah. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Albert Yeo Kian Wee, Ketua Pegawai Eksekutif AMG Advanced Profitable Suria Berhad. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat datang. Selamat datang. Okey, saya mulakan dengan Datuk Seri dulu. Datuk Seri mungkin boleh kongsikan selepas pandemik COVID-19 ini ramai yang terkesan akibat daripada pemotongan gaji dan sebagainya. Jadi apa yang antara mereka boleh lakukan khususnya yang berada di Sabah ketika ini untuk memastikan pendapatan mereka bertambah setiap bulan? Okey, terima kasih terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi pihak kami dalam syarikat terutamanya dalam membantu Persatuan Bekas Polis, Persatuan Bekas Polis khususnya di Sabah. Kita semua tahu selepas pandemik COVID, ramai orang hilang pekerjaan dan juga hilang sumber pendapatan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita memberi peluang kepada khususnya bekas-bekas polis dan juga orang awam khususnya di kawasan pedalaman Sabah untuk meningkatkan ekonomi mereka dari segi perniagaan. Perniagaan yang kita masukkan adalah perniagaan berkhususkan pertanian. Yang mana pihak syarikat kita menjalankan aktiviti burung walit dan juga penanaman tanaman saca inci di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman. Kenapa dua sektor ni adalah kerana seperti kita semua sedia maklum di Sabah, bentuk geografinya luas, kawasan yang banyak sumber-sumber asli. Jadi bagi peternakan burung walit, koloni burung walit banyak terdapat di Sabah. Disebabkan oleh kita mempunyai kawasan paya bakau yang luas, yang tidak tercemar dari segi pencemaran udara dan sebagainya, menghasilkan banyak serangga yang menjadi makanan kepada burung-burung walit. Jadi dalam kita punya persatuan bekas polis tadi, pesara-pesara, kebanyakan mereka mempunyai tanah sendiri. Okey, yang mana tanah ni mereka dapat hasil daripada pekerjaan sebagai anggota polis sebelum tu dan juga tanah-tanah yang diberi oleh pihak kerajaan, pengiktiraf jasa mereka kepada kerajaan negeri khususnya dari segi menjaga keselamatan negara, khususnya di Sabah, kerajaan memberi mereka anugerah tanah. Jadi mereka ada tanah. Jadi apa yang menjadi kekangan pada mereka adalah macam mana modal untuk mereka memulakan sesuatu perniagaan itu. Jadi that's why kami datang, kita kata okey, kita usahakan sarang burung walit, itu rumah burung walit, lebih kenali sebagai rumah burung walit dan tanaman saca inci. Dengan tanah yang mereka ada, company syarikat datang dalam bentuk modal dan kita juga mendapat kerjasama bantuan daripada agensi-agensi perbankan dan juga agensi-agensi yang berkaitan dengan pertanian seperti kementerian-kementerian yang berkaitan. Kita bina rumah burung untuk mereka. Dan mereka pula sebagai tuan tanah dia akan dapat persentage lebih kurang 70% daripada hasil rumah burung dan 70% daripada hasil tanaman saca inci tadi. Yang mana pihak syarikat kita cuma ambil 30%. Tapi yang penting kita menjamin pembelian semula hasil-hasil sarang burung dan hasil-hasil saca inci tadi. Jadi macam saya cakap tadi, bagi peserta yang ada tanah, mereka boleh menjadi pemilik dan dalam masa yang sama menjawab pada soalan puan, sorry cik ke, bagi yang tak ada tanah, mereka boleh bekerja dengan pengusaha yang dah ada rumah burung, dengan pengusaha yang dah ada tanaman saca inci tadi. Okey, seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini merupakan rumah burung. Rumah burung di Sabah. Rumah burung kami di Sabah. Sekarang kita ada lebih kurang lebih daripada 250 buah rumah burung di Sabah, khususnya di pedalam kawasan Pantai Barat. Dan baru-baru ini kita juga telah dapat kelulusan daripada pihak kerajaan Sabah, kerajaan negeri, untuk membina sehingga 3,000 rumah burung, rumah burung lah. Sebab tu kita membuka peluang kepada penduduk-penduduk setempat, orang tempatan, khususnya dalam Persatuan Bekas Polis, untuk menyertai kami. Sebab kita nak memperbanyakkan lagi rumah-rumah burung untuk memenuhi permintaan
mungkin Encik Albert akan terang lebih lanjut, kita hanya membekal 30% daripada demand sarang burung dunia. Okey, wow. Yang mana jiran kita, negara jiran kita membekalkan hampir 70%. Jadi industri ini masih banyak lagi kepompong yang boleh diisi. Ya. Kita nak memerlukan seberapa banyak rumah burung dan seberapa banyak tanaman sajak inci yang kita boleh. Ya. Untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat meningkatkan ekonomi mereka. Ya, ini juga ruang dan peluang juga kepada masyarakat setempat untuk menjana pendapatan. Ialah kalau ada tanah sebagainya, boleh menjana pendapatan yang agak tinggi sebenarnya, Encik Albert. Selain daripada itu, apa lagi tarikan yang berada di sanakan? Tarikan dari Sanakan memang dari ekosistem tourism lah. Sebab alam semula jadi Sabah banyak bagus, menarik. Betul. Jadi ada attraction sebagai orang hutan, Poboski monkey yang hanya ada di Borneo. Ya. So, dan dari segi syarikat kami pun nak kasih tahu dunia sarang burung dari Sabah Sanakan ada sarang burung yang bagus. Jadi kami punya rumah boleh jadi attraction bagi tourism, especially pelancong-pelancong dari negeri China, Taiwan, Singapura. Mereka tak tahu dari mana sarang burung dihasil. Betul? Jadi macam satu knowledge lah. Mereka pergi kunjung, pergi visit bagaimana orang tempatan punya tapak, boleh ada rumah sarang burung. So ini akan satu attraction lah kepada pelancong-pelancong juga. Ya, itu merupakan satu tarikan utama jugalah yang kita lakukan di Sabah juga, Sabah, kan. Mungkin ramai yang menjadi persoalan lah kan kepada kita. Okey, macam mana sebenarnya ianya dihasilkan? Okey, dan di kesempatan waktu yang ada ni, Datuk Seri mungkin boleh kongsi jugalah nasihat kepada mereka yang berusaha untuk meningkatkan sara hidup ketika ini, dan ini peluang yang diberikan sebab banyak lagi rumah burung yang perlu kita bina. Jadi ini juga merupakan satu solusi yang terbaiklah bagi mereka yang mempunyai tanah khususnya di Sabah. Okey, dia sebenarnya dalam menaikkan taraf hidup kita ni, selain daripada kita perlu bekerja keras, sebenarnya kita lebih kepada bekerja secara bijak. Betul? Rather than you work hard, you better work smart. So dalam bentuk ini, kita pihak syarikat memberi peluang. Okey, macam saya katakan tadi, mereka ada tanah. Mereka, kekangan mereka satu, modal. Betul, betul. Dengan kerajaan Madani hari ini, banyak agensi-agensi kerajaan melalui kementerian-kementerian yang berkaitan, mereka membuka banyak peluang untuk memberi bantuan kewangan kepada industri-industri yang berdaya saing. Macam kita terangkan tadi, kita hanya dapat menawarkan 30% saja daripada demand dunia. Bermaksud kita ada banyak kepompong yang kosong. Jadi macam saya kata tadi, kerja kuat dan secara bijak. Okay, jadi mereka ada tanah, kita beri mereka tunjuk ajar, kita panggil transfer of the technologies. Artinya mereka cuma perlu menjadikan tanah. Pihak syarikat yang akan membina, menjaga dan seterusnya membeli balik hasil tadi. Membeli balik hasil tu yang sangat penting. Betul. Sebenarnya sebelum ni banyak agensi kerajaan memberi bantuan kepada industri pertanian. Tapi masalah yang timbul adalah selepas mereka menghasilkan contohnya buah-buahan dan sebagainya, menjadi satu lambakan di mana nak dijual. Jadi dari konsep yang kita buat tadi ni, pihak syarikat memberi jaminan untuk membeli semula kerana kita sedia ada demand pasaran yang memerlukan sarang burung dan juga tanaman sajak inci. Terus lagi satu, kita kerja bijak, apa produk yang menjadi trend, apa produk yang banyak permintaannya. Untuk sarang burung, kita tahu China, Taiwan dan juga sajak inci. Sajak inci sekarang semua orang memperkatakan tentang sajak inci. Jadi demandnya ada di situ. Jadi kita kena mencepuri industri yang demandnya menjadi trend dan satu permintaan yang tinggi di dalam pasaran. Jadi apabila mereka mengeluarkan modal dibantu oleh syarikat melalui agensi dan kementerian kerajaan yang berkaitan, mereka hanya perlu bekerja. Artinya menjaga rumah burung tu. Industri rumah burung ni, untuk pengetahuan semua kan, salah satu industri yang mana penternak tadi tak perlu kasih makan.
Seperti mana you kalau Mudah je. hanya perlukan buatkan rumah untuk mereka tinggal, burung-burung tinggal dan makanan dari sumber alam semula jadi. Kemudian mereka akan balik ke sarang burung untuk membuat sarang. Dia pun berdikari juga. Dia berdikari. Senang jaga. Betul. Sri, ya? Jadi tuan tanah tadi hanya perlu menjaga dari segi haiwan perosak dan kecurian of course dan sebagainya. Itulah yang perlu diambil kira lah kan Datuk Sri. Okey, sedikit kata-kata daripada Encik Albert itu sendiri. Mungkin sedikit harapan berkenaan dengan sarang burung dan sebagainya. Ya. Seperti Datuk Seri Chairman kami cakap, kami sedang buat satu social contract, social farming dengan tuan tanah di Sabah. Sebab mungkin ada salah faham rumah burung walid ini senang saja. Tak senang. Memang dia makan masa yang panjang. Ya, orang berfikir 1-2 tahun sudah ada hasil banyak. Tidak. Dia makan masa. Lebih kurang 3 sampai 5 tahun. Kalau you ada hasil macam 1 tahun 20 kg, 30 kg. Jadi masa ini baru you dapat itu hasil. So you take times. So kami punya syarikat bekerja sama dengan tuan tanah so that kami punya financing itu hasil dari tuan tanah kami akan ambil balik dan proses di kilang kami di Sabah dan di Selangor. Okey, itu dia untuk pemahaman berkenaan dengan sarang burung yang bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Zulfaqar Haji Hashim merupakan penasihat Persatuan Bekas Polis Malaysia Sabah dan terima kasih juga diucapkan kepada Encik Albert Yeo Kianwi merupakan Ketua Pegawai Eksekutif AMG Advanced Profitable Sdn Bhd. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama. Baik, seterusnya kita akan